Baru-baru ini, syarikat telekomunikasi Yes telah melancarkan pelan 5G pertama di Malaysia pada 15 Disember 2021. Dengan pelancaran ini, maka Malaysia telah menjadi salah sebuah negara di dunia yang menggunakan rangkaian perkhidmatan terbaru ini. Tapi, timbul pula spekulasi mengatakan bahawa signal rangkaian 5G ini bahaya untuk manusia. Betul atau tidak? Sebelum itu, mari kita cuba untuk mengenali rangkaian 5G ini dengan lebih mendalam. Pada tahun 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia telah menerbitkan satu laporan survey berkaitan penggunaan dan capaian ICT dalam kalangan individu dan isi rumah. Melalui laporan survey tersebut, terdapat beberapa fakta menarik yang telah dikumpulkan. Antaranya ialah 98.2% responden yang ditanya mengakui bahawa mereka memiliki telefon pintar. Jabatan itu juga melaporkan bahawa jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 adalah sebanyak 32.73 juta orang. Oleh itu, hanya kurang dari 1 juta penduduk di Malaysia yang tidak memiliki telefon pintar. Trend ini menunjukkan bahawa kebanyakan penduduk di Malaysia mempunyai alat untuk mengakses dan menggunakan internet. Oleh itu, infrastruktur internet yang lebih laju dapat memberikan faedah kepada pengguna. Sebelum ini, pengguna di Malaysia hanya dapat menggunakan rangkaian 4G LTE yang berkelajuan 5 hingga 12 megabit sahaja. Ini jauh lebih rendah berbanding kelajuan yang mampu dicapai oleh rangkaian 5G, iaitu sebanyak 10 gigabit. Ia adalah 100 kali ganda lebih laju berbanding 4G. Tapi, timbul pula spekulasi yang mengatakan bahawa spektrum 5G ini bahaya kepada manusia. Hal ini kerana 5G menggunakan frekuensi wave millimeter yang lebih pendek dari frekuensi 4G, selain menggunakan tenaga yang kuat. Untuk perbandingan, 4G LTE menggunakan 2.5 GHz frekuensi sahaja, manakala 5G menggunakan frekuensi yang jauh lebih tinggi, iaitu sehingga 300 GHz. Ini adalah perkara yang menyebabkan ramai orang risau dengan penggunaan spektrum 5G ini. Sebenarnya, anda tidak perlu risau dengan spektrum 5G ini. Hal ini kerana radiasi perlu berada pada tahap frekuensi yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan proses ionizing. Frekuensi yang mencapai tahap ionizing ini menyebabkan berlakunya mutasi kepada sel badan, menghasilkan sel-sel kanser. Tetapi, sekitar 1 juta GHz diperlukan untuk proses ini berlaku, jauh lebih tinggi daripada 300 GHz frekuensi yang dihasilkan oleh spektrum 5G ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sendiri telah mengeluarkan kenyataan bahawa sehingga kini mereka masih belum dapat menghubungkan mana-mana penyakit dengan pendedahan spektrum wireless selepas menjalankan beberapa kajian. Namun, ini bukan bermaksud 5G ataupun mana-mana teknologi yang kita gunakan tidak menyebabkan kanser atau masalah kesihatan lain. Lebih banyak kajian perlu dilaksanakan untuk lebih memahami sebab-sebab berlakunya tindak balas terhadap manusia. Rangkaian 5G ini juga masih baru dan lebih banyak kajian perlu dilaksanakan untuk mengetahui kesan sampingannya. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dan Facebook KMM Box.